Dan pada hari ini, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM telah mengeluarkan kenyataan berhubung penderaan kanak-kanak. Seorang kanak-kanak lelaki autisma yang dilaporkan hilang ditemui lemas di tengah tasik di Taman Medan Petaling Jaya, Selangor semalam. Seorang remaja perempuan OKU berusia 14 tahun dipercayai menjadi mangsa dara ibu dan abang kandungnya. Bukit Harapan ataupun Therapy Community merupakan sebuah organisasi kebajikan yang ditubuhkan dengan matlamat utama iaitu menjaga dan mendidik anak-anak istimewa. Bukit Harapan diasaskan oleh Dato' N. John Keywood ataupun dikenali sebagai Mama N. Beliau merupakan lulusan daripada pendidikan kuratif, kaunseling dan belia daripada Camp Hill Institute UK. Organisasi ini telah pun didaftarkan sebagai badan pemegang amanah ataupun Trustees Incorporation pada 8 November 1998. Organisasi ini bermula di Keningau hanya dengan 5 orang penghuni saja, kemudian berpindah ke Putatan di Jalan Sagak Likas, kini beroperasi di Permis Jalan Tuaran Bypass di Menggatal sejak 16 Februari tahun 2007. Bukit Harapan menyediakan perkhidmatan holistik 24 jam sehari, antaranya pendidikan asas, pusat fisioterapi, latihan kemahiran hidup, terapi pekerjaan ataupun occupational therapy, aktiviti berkebun dan aktiviti fizikal, aktiviti pengurusan rumah tangga dan penjagaan kesihatan mental. Matlamat dan visi organisasi ini adalah mencipta sebuah rumah dan pengkalan kehidupan bagi membantu lebih ramai individu yang memerlukan, terutamanya golongan orang kurang upaya OKU. Matlamat utama mereka menyediakan persekitaran yang mempunyai suasana rumah sendiri ataupun home feel like berbanding pusat jagaan kediaman biasa bagi memastikan penghuninya berasa memiliki rumah sendiri. Sehingga Mei 2025, Jabatan Kebajikan Masyarakat merekodkan angka yang menggetarkan jiwa, iaitu lebih 777,000 individu di negara kita bergelar orang kurang upaya. Di sebalik angka ini, terselindung realiti yang perit. Tanpa sistem sokongan yang utuh, mereka bukan sekadar berdepan dengan keterbatasan fizikal, malah dihimpit kemiskinan, stigma sosial dan risiko pengasingan yang membunuh semangat. Mereka bukan sekadar statistik, mereka adalah nyawa yang memerlukan pembelaan. Menyedari jurang pengabaian yang kian melebar, Rumah Perlindungan Bukit Harapan tampil sebagai benteng terakhir buat mereka. Bermula dengan misi murni iaitu membela wanita, mangsa keganasan dan penganiayaan. Kini, Bukit Harapan telah melebarkan sayap kasihnya. Mengikut desakan zaman, pintu rumah Bukit Harapan kini terbuka luas buat golongan orang kurang upaya dan kanak-kanak yang berkeperluan khas yang kehilangan tempat berpaut. Bukit Harapan memilih untuk menjadi rumah tanpa birokrasi yang membebankan. Antara daripada mereka yang menghuni Rumah Perlindungan Bukit Harapan ini terdiri daripada pelbagai latar belakang seperti golongan kurang upaya sejak tahun 2007. Antaranya adalah seperti kanak-kanak yang dihantar oleh ibu bapa mereka dan dilawat oleh ibu bapa mereka setiap hujung minggu. Namun, terdapat beberapa budak yang dihantar oleh polis sebab dijumpa di tepi jalan. Rumah Perlindungan Bukit Harapan mengambil golongan kurang upaya untuk menerima golongan ini tanpa prosedur. Setengah penghuni Bukit Harapan juga merupakan anak yatim yang dihantar untuk dilindungi oleh mereka.
Perlindungan Bukit Harapan bukan sekadar bumbung untuk berteduh atau taman untuk menyuap semata-mata. Ia adalah sebuah rumah transformasi. 3 kaedah pengumpulan data yang digunakan. Yang pertama, pemerhatian langsung. Kami bergaul dan berbual bersama penghuni serta staf untuk melihat tingkah laku mereka dalam situasi harian. Kedua, pemerhatian tidak langsung. Kami membuat rujukan dari laman web dan mendengar pengalaman rakan-rakan yang pernah berkunjung ke Rumah Bukit Harapan untuk mendapatkan perspektif luaran. Ketiga, temu bual. Kami menyediakan beberapa soalan untuk sesi temu bual dengan staf dan sebahagian penghuni bagi memahami pengalaman dan cabaran mereka secara lebih mendalam. Di sini, kaedah modifikasi tingkah laku dijalankan dengan rapi, bertindak sebagai pahat dan tukul yang membentuk semula sasiap penghuninya agar kembali bersinar selari dengan visi agung yang mereka dukung. Antara kaedah modifikasi tingkah laku ialah terapi berasaskan alam atau nature-based therapy. Persekitaran dipenuhi dengan elemen hijau seperti taman dan ruang terbuka bagi membantu kesejahteraan mental dan emosi penghuni. Kedua, pengukuhan positif atau positive reinforcement. Penghuni dipuji atau diberikan galakan apabila menunjukkan tingkah laku positif untuk menggunakan tingkah laku tersebut. Ketiga ialah pengukuhan negatif atau negative reinforcement. Jika penghuni memberontak atau tidak menjalankan tugas, mereka akan diberi nasihat yang tegas atau dilarang daripada aktiviti tertentu. Terakhir ialah pembentukan tingkah laku atau shaping. Tingkah laku positif dibentuk secara berperingkat melalui bimbingan berterusan atau sokongan daripada staf. Setiap perubahan besar bermula dengan langkah kecil. Di Rumah Pelindungan Bukit Harapan, modifikasi tingkah laku bukan sekadar teori, tetapi satu perjalanan transformasi. Daripada kestabilan emosi hingga kemandirian diri, ianya dapat merangkumkan analisis keberhasilan yang membuktikan bahwa kasih sayang dan rutin yang betul mampu mengubah kehidupan. Analisis pertama menunjukkan perubahan ketara pada kestabilan emosi. Data pemerhatian melaporkan penurunan insiden agresif. Melalui terapi alam, penghuni yang dahulunya sering agresif kini lebih tenang dan mampu mengawal diri dalam situasi mencabar. Contohnya, salah satu penghuni sebelum ini berperwatakan agresif. Tetapi setelah terapi yang dijalankan, ia lebih tenang dan boleh bergaul dengan penghuni yang lain. Dari aspek kemahiran, teknik shaping telah membuahkan hasil. Kita melihat penguasaan tingkah laku baharu daripada bergantung sepenuhnya kepada penjaga. Kini, mereka mampu melaksanakan tugasan harian seperti mengurus diri dan membantu di dapur secara sistematik. Contohnya, beberapa penghuni yang pada dahulunya dianggap kurang upaya, kini mereka dapat membantu segala pekerjaan atau tugasan yang diberi. Tahap disiplin dan keyakinan diri juga meningkat. Penguatan positif yang konsisten membina harga diri mereka. Indikator kualitatif menunjukkan penghuni kini lebih berani berinteraksi dan menunjukkan semangat kerjasama yang tinggi dalam aktiviti berkumpulan. Contohnya, 2 kanak-kanak yang masih kecil diberikan tugasan dan mereka menyelesaikan tugasan itu dengan baik dan tanggung jawab. Faktor utama kejayaan ini adalah struktur rutin yang tetap dan latihan berulang. Sokongan community dan pendekatan berasaskan kasih sayang menjadi pemangkin kepada perubahan kekal
yang kita lihat pada hari ini. Maka dari itu, analisis ini membuktikan bahwa modifikasi tingkah laku yang terancang di Rumah Pelindungan Bukit Harapan bukan sekadar teori, melainkan satu keberhasilan nyata bagi kualiti hidup penghuni. Apabila kawalan dan hukuman semata-mata tidak mencukupi, Bukit Harapan tampil dengan pendekatan berasaskan teori bagi membentuk tingkah laku penghuni secara lebih manusiawi dan berkesan. Antara pendekatan teori yang digunakan ialah teori pelaziman operan yang diperkenalkan oleh Burgos Frederick Skinner. Teori ini menekankan kepada ganjaran dan hukuman, di mana Bukit Harapan penghuni diberi pujian dan galakan untuk tingkah laku positif seperti membantu di dapur dan berkebun. Tingkah laku negatif pula dikawal melalui peraturan atau larangan lingkungan. Melalui kaedah shaping, aktiviti harian diajar secara berperingkat dari memasak hingga berkebun, sehingga menjadi tabiat berdikari mereka. Teori behaviorisme yang diperkenalkan oleh John B. Watson menumpukan pada tingkah laku yang boleh diperhatikan. Perubahan seperti pengurusan diri, interaksi sosial, dan pematuhan rutin dinilai secara berterusan. Manakala penghuni yang mengalami penderaan dibimbing melalui persekitaran selamat, sokongan emosi, dan struktur kehidupan konsisten bagi membentuk tingkah laku positif dan stabil. Teori terakhir yang digunakan pakai ialah teori hukum kesan Thorndike. Teori ini diaplikasikan melalui pembelajaran, cuba dan ralat, di mana tingkah laku positif diperkuat dengan pujian dan akan diulang, manakala tingkah laku negatif dikurangkan, menjadikan pembelajaran bersifat praktikal dan berasaskan pengalaman harian penghuni di sini. Di Bukit Harapan, amalan harian selari dengan teori modifikasi tingkah laku. Ganjaran, pengalaman, dan pemerhatian digabungkan untuk membentuk tingkah laku penghuni secara holistik. Teori-teori ini menjelaskan keberkesanan program, yaitu melalui pujian dan bimbingan berperingkat meningkatkan disiplin dan kemahiran hidup. Sementara, persekitaran selamat dan konsisten menyokong kestabilan emosi, membolehkan penghuni hidup berdikari dan bermakna. Di balik hiruk-pikuk dunia, ada suara yang tenggelam dalam sepi. Di Bukit Harapan, golongan ini bukan dilihat sebagai beban, tetapi jiwa yang berhak untuk kita sayangi. Bukit Harapan bukan sekadar bumbung untuk berteduh, tetapi ia merupakan akademi kehidupan. Di sini, usaha yang dilakukan melampaui jagaan asas. Di sini juga turut menerapkan terapi dan pendidikan yang dirancang khas untuk meningkatkan potensi diri mereka. Daripada kesihatan fizikal hingga keutuhan emosi, setiap hak mereka adalah amanah yang dijunjung tinggi. Perjuangan ini tidak mampu dipikul sendirian. Setiap tangan yang menggulur, setiap masa yang dikorbankan, dan setiap ringgit yang disumbangkan adalah jambatan yang menghubungkan mereka kepada masa depan. Kesedaran anda bukan sekadar sokongan, ia adalah talian hayat yang memberi mereka sinar harapan. Hentikan stigma, mulakan ihsan. Jangan biarkan mereka duduk dalam kegelapan. Bersama Bukit Harapan, kita bina jambatan kasih untuk hari esok yang lebih cerah. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't
'cause